Okay, so based on yang lepas saya bagi video tu, so yang lepas saya dah masuk pada chapter 2, okay, diode applications. Okay, yang mana untuk chapter 2 ni, okay, saya akan cover dia ada 2.1, okay, diode circuit analysis dan juga rectifier, okay. Okay, so nota apa ni ataupun saya punya slide notes yang saya bagi dalam apa ni outer tu saya ada share pada sampai 2.2 lah, 2.1 and 2.2 dari circuit analysis dan juga rectifier. Jadi pada petang ni saya akan cuba masuk rectifier dan juga clippers and clampers lah. Okay, kemudian baru kita mungkin pada hari Rabu kita akan masuk Zener diode sedikit dan juga power supply filters and regulators. Okay, so ada 5 introduction pasal diode dan juga aplikasi diode berkenaan, the diode applications. So diode applications we can do as a rectifier, clippers, clampers, zener dan juga power supply regulators lah. Ini semua ni adalah kegunaan bagi setiap diode. Okay, diode untuk rectifier macam mana dia berfungsi, diode dalam clippers and clampers macam mana dia berfungsi lah. Okay, dan juga untuk zener diode dan juga regulators. Okay, dalam video 2.1 yang lepas saya ada sentuh juga berkenaan dengan introductions, okay, dan juga kegunaan dia lah. So ini ada circuit, jenis-jenis circuits bagi rectifier, clippers dan juga multiplier. Okay, the first concepts yang you all mesti pegang ataupun mesti tahu dalam circuit diode ni adalah kita punya Kirchhoff KVL dan juga KCL. Okay, tapi biasanya kita akan gunakan KVL lah, Kirchhoff voltage law. Okay, loops tu. Okay, dan kalau kita lihat dalam analisis, okay, so sebelum kita pergi masuk dalam circuits tu kita perlu tahu basic analisis dia. Kita perlu tahu circuits dan juga analisis bagi ataupun karakteristik bagi diode berkenaan. So apa maksud karakteristik? So diode tu dia ada orang kata voltage drop pada setiap diode. So voltage drop tu bergantung pada material dia lah. So kalau kita gunakan silikon dia adalah 0.7 dan germanium adalah 0.3 volts. Okay, so ini dia punya daripada karakteristik tu kita boleh keluarkan load line analysis. Okay, load line analysis ni yang mana kita plot antara ID dan juga VD kita. Okay, ID adalah current diode yang melalui diode berkenaan dan juga voltage drop pada diode berkenaan. Okay, kalau untuk silikon VD, kalau VD ni adalah 0.3 and 0.4 lah, 0.3 tu. Okay, so kita perlu plot orang kata ID VD sama dengan kosong dan juga ID sama dengan kosong kat sini. Okay, ni saya tunjukkan dalam video dalam YouTube yang lepas lah. Okay, macam mana kita dapat VD sama dengan kosong dan juga ID sama dengan kosong. So bila kita dapat ID, value of ID and also value of VD, so itu kita akan dapatkan kita punya load line. Okay, so kita plot dekat sini dan plot dekat sini baru kita akan dapat satu garis lurus. Okay, so garis lurus ni adalah kita panggil sebagai load line analysis. Di semualah E ataupun kita dan dapatkan point ni adalah apabila kita VD sama dengan kosong. Kalau dapatkan plot di sini adalah sama dengan apabila ID sama dengan kosong. Di semua analisis yang saya buat tu lah. Okay, so ini contoh kalau kita gunakan silikon, yang mana silikon tu adalah kita punya plot analysis karakteristik tu adalah pada 0.7. Okay, ini adalah given from datasheets. Okay, kita boleh plotkan. Okay, and then kita kira and then baru kita dapat kita punya kata ID apabila VD sama dengan kosong dan juga ID sama dengan kosong, apa itu load line dia lah. So bila kita plot kita punya load line, baru kita akan dapat kita panggil sebagai Q point analysis. Okay, sebab tu saya tanya you all dah tengok belum video. So semua ni saya dah cerita dalam video yang lepas lah.
video dalam outer, saya ada share dalam outer. Dah tengok belum? Sebab ini penting ni, load line analysis ni adalah basic idea untuk you pergi lebih jauh dalam rectifier dan seterusnya. Dah tengok belum? Kalau tak ada, ataupun nak ulang balik? Hello, ada tak ni? Hello sir, tak payah ulang lah sir. Continue je. Ada. Okay. You kena tengok baliklah video yang saya buat tu supaya you boleh lebih faham apa itu load line. Sebab apabila kita design satu-satu circuit, kita kira, okay, ini yang penting. Ini yang step pertama yang kita kena cari, load line. Okay. Alright, so bila kita dah tahu load line, dah kira semua, okay, itu basic idea untuk kita kira analisis bagi sesuatu diode. Okay. Kemudian kita pergi kepada diode circuit model. Okay, so diode circuit model ni apa dia? So model ni adalah apabila kita nak kira sesuatu diode berkenaan. Okay, contoh kat sini ada tunjuk 3 approximation ataupun andaian. Approximation ni adalah andaian macam kita nak kira andaian bagi sesuatu contoh plug, okey, soket plug, okey, output plug yang 240 tu. Kita anggap memang idea ataupun kita punya theoretical kita kata 240 volt. Okey, tapi in practical ideally ataupun practically dia bukan 240, dia sebenarnya adalah 230 ataupun 23 something lah. Okey, itu kita panggil sebagai approximations. Okey, dalam kita punya kiraan, kita nak kira mentor lampu, power berapa watt, berapa voltage dia ataupun berapa beban dia, kita kira 240 kan yang you belajar sebelum ni. Itu kita panggil sebagai ideal approximations. Okey, first approximation ataupun kita panggil sebagai ideal. Okey, kalau untuk diode, ideal ni adalah dia tidak ada apa-apa rintangan, tidak ada apa-apa voltage drop. Okey. Kalau forward bias, dia adalah on. Okey, dia diode, ingat diode tu adalah fungsi dia adalah untuk mengalirkan diode arus kepada satu arah sahaja. Manakala untuk reverse, dia adalah off. Jadi dia on off sahaja. So kalau kita buat kita punya circuit, kita tak ambil kira resistor dan juga voltage. Tapi kalau untuk second approximations, ini kita ambil kira dia adalah silikon ataupun germanium. Macam mana nak tahu? Soalan tu akan tentukan. Soalan tu dia kata kalau by using ideal diode ni maksudnya you tak perlu kira lah, you ambil kira yang macam ni saja. You tak perlu kira 0.7 and also 0.3. Okay. Kalau dia kata second approximation ataupun dia kata by using silicon diode ataupun by using germanium diode, baru you consider 0.7 ataupun 0.3. Okay. And then kemudian yang ketiga ada pula resistance. Okay, kita panggil sebagai internal resistance bagi diode berkenaan. So kat sini ada switch, voltage dan juga resistance, itu semua adalah bagi untuk sesuatu diode lah. Okay, so kita ada 3 approximation. Biasanya kita akan gunakan second approximation ataupun first approximation. Bergantung pada soalan. Kalau soalan tu kata ideal, dia adalah first approximation. Kalau dia kata dia gunakan silicon ataupun germanium, so kita boleh katakan dia adalah second approximations. Okay, itu macam mana kita nak modelkan diode tu kepada sesuatu circuits. Okay, sebab apa kita nak modelkan? Supaya kita boleh buat analisis. Contoh macam ni, nak dapatkan load line. Okay, yang ni dia kata silicon. So ini adalah kita gunakan, kita panggil sebagai second approximations. Okay. Right. So ini ada dia punya beza dia lah. Kalau ideal maksudnya dia straight line sahaja ataupun pada keadaan VD sama dengan kosong, straight line. Kalau second approximation yang itu kita gunakan silicon, dia akan ada voltage. Maksudnya diode tu berfungsi pada 0.7.
Okey, kalau pada 0.1, 0.2 dia tidak ada function lah. Itu kita panggil sebagai silicon diode. Okey. Okey, ini contoh yang saya dah bagi. Okey, pada page 22 ni menggunakan second approximations. Okay. So boleh lihatlah dalam video apa yang kita panggil sebagai diode approximations lah ataupun circuit approximation. So first sekali and then pada petang ni saya nak sentuh rectifier circuits. Okay, tadi tu saya just selingan saja, saya recall balik apa yang saya cakap pada last week dalam video lah. Okay, untuk rectifier circuits, okay, kat sini kita akan ada ini adalah kegunaan. Okay, kegunaan bagi sesuatu diode. Apa fungsi rectifier? Apa fungsi diode berkenaan? Okay, so kena ingat diode tu adalah fungsi dia adalah untuk mengalirkan arus dalam satu arah sahaja, sama ada forward ataupun kalau reverse tak adalah. Kalau forward dia akan mengalir, kalau reverse dia tidak akan mengalir. Dia bertindak sebagai switch. Okay, okay, so rectifier ni adalah electrical device, is an electrical device that converts AC, okay, which periodically reverse directions to direct directions. Okay, maksudnya diode rectifier ni fungsi dia adalah untuk tukar daripada AC kepada DC. Okay, dekat mana fungsi diode rectifier ni? Dekat mana adanya rectifier ni? Dekat you punya, maybe dekat charger, you punya charger handphone, charger laptop dan sebagainya. Sebab kita punya electrical device kebanyakannya dia menggunakan low voltage DC current. Okay. Tapi kalau kita punya plug dekat rumah tu dia gunakan AC kan, 240. Okay, so macam mana dia convert daripada AC kepada DC? So dia gunakan rectifier. Dan dalam rectifier kita ada diode. Okay, kita ada first stage kita punya diode. Okay, first stage dia ada kita panggil sebagai transformer lah. Dia turunkan daripada 240 kepada 12 volt contohnya. Dia turunkan and then kita diode ni berada di second stage, bridge rectifier. Kemudian kita akan ada filter dan juga load. So kat sini yang kita akan lihat macam mana dan bridge rectifier ni, rectifier yang mengandungi diode ni bertindak daripada menukarkan kita punya signal AC kepada DC. Okay. Alright. Okay, saya akan tunjukkan, so ini kita punya notes lah. Okay. Okay, dalam rectifier kita ada 3 jenis. Okay. Yang pertama kita akan ada, first kali adalah half wave. Okay, half wave rectifier. Kemudian kita ada center tap rectifier dan yang ketiga kita ada full ataupun kita panggil sebagai bridge. Okay, bridge rectifier. So half wave rectifier kita ada center tap rectifier dan yang ketiga kita ada half wave. Full ataupun bridge rectifier. Okay. Kita lihat kepada yang pertama dahulu, half wave rectifier. So half wave rectifier ni ini adalah kita punya input kita. Okay, dan ini adalah kita punya output kita lah. So ini adalah input dan inilah output kita. Okay, dan half wave rectifier ni menggunakan satu dia menggunakan satu diode sahaja. Okay, dan juga satu resistor. Okay, kita lihat yang pertama pada keadaan, okay, pada region pertama, okay, this one first region.
dan region yang kedua. So first region ni adalah region pada positif dan region kedua adalah region negatif. Okay. So ini adalah kita punya input kita. Okay. Atau kita punya cycle, periodic cycles. Kita ada region positif dan juga region negatif. Okay, positif dan juga region negatif. So kena ingat kita punya, so ini dia punya formula lah bagi sinusoidal voltage. VI sama dengan Vm sin omega t. Vm ni adalah kita punya peak voltage. Okay. Yang atas positif ataupun Vm, yang bawah adalah negatif Vm. So pada keadaan cycle pertama ataupun daripada 0 sampai T/2 ataupun cycle pertama, kita panggil sebagai conduction regions. Okay, apa yang kita panggil sebagai conduction regions? Okay, so conduction region berlaku apabila sinusoidal input voltage kita goes positive. Okay, the diode is forward bias. So ini adalah dia punya key point dia. Okay, key point dia adalah forward bias. So bila kita ingat KVL dia adalah loops. Okay, kita gunakan KVL. So kita ada negatif. Okay, bawa ke sini lah, buat loops. Okay, so nampak tak ini fungsi dia ataupun kita punya simbol berkenaan. Okay, simbol berkenaan dia adalah forward bias. So ini maksudnya dia ada tak voltage drop dekat sini. Okay, so contoh yang ini dia menggunakan first approximations lah. Okay, kalau ada ini adalah first approximation. Kalau second approximation, dia punya circles dia akan jadi macam ni. Okay, kemudian kita akan ada satu diode lah. Okay, so kalau dia gunakan silikon, dia adalah 0.7 volts. Okay. So kalau contoh ini dia menggunakan first approximation. So kalau untuk first approximation, dia mengatakan VI sama dengan Vin. Okay. So maksudnya dia sama saja, dia copy paste balik. So dia akan dapat first ini dia akan jadi begini. Okay. Bagaimana pula kalau kita punya pada keadaan negatif? Okay. Yang mana kita panggil sebagai non-conductions regions. Okay, pada kawasan sini, region yang kedua. So bila berada pada region negatif, dia akan bermula daripada sinilah. Okay, this one. So bila dia reverse bias, dia akan menjadi reverse bias. This one dia akan jadi off kan. Okay, sama juga dia menggunakan first approximations. Okay, so bila akan ada satunya dikatakan sebagai goes negatif, okay, dia akan menjadi reverse bias. Okay, so bila reverse bias, dia tidak akan ada satu current pun yang melaluinya. Okay, so bila dekat sini dia akan jadi kosong voltage. Okay, maksudnya dia litar terbuka lah. So bila pada keadaan sini dia akan jadi ini yang pertama dan kemudian dia akan kosong. Okay, dan dia akan sentiasa positif negatif sentiasa berulang-ulang. So akhirnya dia akan jadi beginilah. Vin kosong, Vin kosong, Vin dan seterusnya. Okay, itu kita panggil sebagai half wave rectifiers. Okay, like this one lah. So yang ini yang atas ni kita panggil sebagai V peaks. Okay, V peak is we call it as a V peaks. Okay, the process of removing one half of this input signal we call it as a half wave rectifications. Okay. So macam mana kita nak dapatkan tadi dia kata daripada AC tukar kepada DC kan. Okay, so macam mana kita nak kira daripada VAC kepada VDC. Okay, ingat kita ada VAC kita ada 240 volt, kemudian VDC kita ada 12 volt, 5 volt dan sebagainya kan. Okay, so untuk half wave rectifier
Okay, VDC we call it as a V average lah. Okay, so we call it as V average ataupun VDC, yang mana kita kena ingat VDC ni adalah satu garis lurus, betul satu garis lurus, we call it as a VDC. Satu garis lurus untuk kita punya signals. So kat sini kalau yang ini kita punya ini dia ada satu naik, satu turun, naik dan turun sebagainya kan yang ini. Okay, so kita nak dapatkan VDC satu garis lurus macam mana? So dengan beranggapan menggunakan mathematics, kita dapatkan area bagi setiap curve bagi half wave rectifier tu. Okay, so kita gunakan this one, okay, region by this area, region by this area, region by this area. Okay, kita ambil sebagai average sebagai VDC sama dengan 0.318 VP. Itu adalah kita punya fixed value. 0.318 ni apa? Itu adalah 0.318 ni adalah 1 bahagi pi. 1 over pi. So boleh try calculator 1 bahagi pi tu berapa? Okay. 0.318 something lah. So itu adalah dia punya formula dia. Okay. So VDC ataupun kita boleh katakan sebagai V average lah. V average. Okay. Ataupun VDC. Okay, macam mana pula? Tadi saya bagi satu contoh, kita gunakan ideal circuits. So macam mana kalau kita gunakan kita ada second approximations. Okay, second approximation yang mana kita ada silicon 0.7 volt dan kita ada germanium 0.3 volts, ataupun kita yang nilai ni kita panggil sebagai potential barrier diode. Maksudnya dia ada voltage. Potential barrier tu maksudnya dia ada perubahan voltage, okay, gap voltage pada setiap circuits. So kat sini bila kita buat circuits tadi tu, okay, kalau so maksudnya kalau kat sini dia punya forward bias dia akan jadi ini, okay. So kita akan ada satu switch, kemudian kita akan ada satu V in, okay, kemudian kita akan ada satu ground. So ini adalah R. So ini adalah V, kita panggil sebagai VK. Okay, kalau forward bias. Kalau reverse bias kita akan ada satu sama juga macam gini, tapi dia adalah open circuits. Tapi still ada kita punya resistance kat situ lah. Okay. Okay. So ini adalah kita punya R dan ini adalah kita punya VK kita. So kalau reverse bias, dia sini adalah kosong lah, sama juga kosong volts. Okay, open circuits. Okay, so kalau maksud saya tadi, saya nak tunjukkan macam mana kita nak dapatkan kita punya circuits kita. Okay, so okay, so macam mana kita nak dapatkan? Okay, so untuk dapatkan VP tadi, yang ini tadi tu, yang ini, okay, macam mana dapatkan? Kalau untuk second approximation, so kita perlu dapatkan VP in ditolakkan dengan VK dahulu. Okay, semualah. So nak dapatkan VDC, okay, so nak dapatkan VDC sama dengan tolakkan dengan VK. VP in tu adalah kita punya voltage input bagi V peak bagi kita punya input kita lah, dibahagikan dengan pi tolakkan dengan VK. Sorry.
Ini sahaja. Okey. VP input tolak VK dibahagikan dengan pi. VK tu apa? Inilah dia lah. VK 0.7 dan juga 0.3. Okay, ni untuk second approximation. Okay, yang ini tadi untuk first approximation. Okay, boleh sampai sini? Boleh, sir. Okay, good. Saya tunggu je. Okay, so itu tadi adalah kalau kita gunakan half wave rectifier. Okay, kalau kita buat direct kepada input kita. Okay, maksudnya kita tadi okay, yang ini kita just input saja. So input kita gunakan terus kepada 240 volt contohnya lah. So ini V load kita. Okay, tapi kita punya apa ni, so nanti bila input kita contoh 240, kita punya V peak pun kita akan dapat 240 jugalah. Okay, tapi kalau dalam aplikasi sebenar, dalam plug kita tu kita ada kita gunakan 12 volt contoh kan. Arduino gunakan 5 volt. Tapi kita cocok dekat plug juga. Macam mana current tu dia turun daripada 240 kepada 5 volt ataupun 12 volt. So dia gunakan transformers. Okay. So transformer ni apa? Okay. Transformer ni dia adalah untuk step down ataupun kita turunkan kita punya voltage kita. Okay. Kalau nak step up pun boleh juga. Kalau step down, kita punya input so kita ada dua coil. Okay. Coil pertama kita panggil sebagai N primer. Okay. Coil yang pertama kita panggil sebagai primer. Coil kedua kita panggil sebagai sekunder. Primer and sekunder. Okay. So kalau misalnya kata kita nak step down, okay, kita nak step down, kita punya primer mesti lebih besar daripada sekunder. Kalau kita nak step up, sekunder mesti lebih besar daripada primer. Dia terbalik. Okay. So nanti kita akan lihat contoh. Okay. So ini kita punya half wave tadi. Okay. So ini kita nampak. So kita ada kita punya half wave rectifier dan ini adalah kita punya V input tadi kan. V input. Okay. Tapi sekarang dia dah jadi V sekunder. Okay. Sebab apa? Sebab kita dah ada transformer. V input kita dekat mana? V input kita dekat sini. Dekat permulaan input kita. Okay. So bila kita dah ada satu transformers, okay, V input bagi rectifier kita adalah V sekunder. Okay. Okay. Ingat kalau untuk bila dah ada transformers, V input bagi half wave rectifier kita adalah kita punya V sekunder bagi transformers. Okay. N primer and N secondary is a numbers of turns of the transformers primary and secondary. Okay. So the turns ratio is ratio between N primer and secondary. Okay. So misal kata kita nak dapatkan, so dia sebenarnya asas dia adalah V primer over V secondary sama dengan N primer over N secondary. Ini adalah dia punya primary formula dia lah. Okay. Dia nisbah antara primary and sekunder lah. Okay, sama ada dia antara voltage ataupun bilangan N dia tu. N tu adalah bilangan turns dia. Turns tu maksudnya lilitan lah. Okay, contoh kalau kita nak step down. Okay, step down, kita punya N primer mesti lebih
primer mesti lebih besar daripada N sekunder. Okey, kalau nak step up, sekunder lebih besar daripada primer. So maksudnya bilangan lilitan. Kalau nak step down, kalau primary kita nak turunkan sebanyak 10 kali ganda daripada 240 kepada 24 volt contohnya. So nisbah dia adalah sebanyak 10 kali lah. Kalau sekunder dia 10 lilitan, primary mesti 100 lilitan. Okey, lilitan apa? Lilitan wayar copper. Okey, nanti you all boleh tengok lah. Boleh google sekejap bentuk transformers tu macam mana. Dia ada satu lilitan. Okey. Okey, so nak dapatkan macam saya cakap tadi, input kita adalah sekunder kan. Okey, so kita perlu dapatkan V primary. Okey. V secondary. So V secondary is kita ambil yang sini. Okey. Okey, kita ambil yang sini. Primary. So kita nak dapatkan yang secondary kan. Kita nak dapatkan yang ini. Okey. So ni bawa ke sana. So pindahkanlah. Primary bawa ke sini, ni bawa ke sini dan seterusnya, kita akan dapat this one. Okay. So kita nak V secondary bukan N secondary So kita nak dapatkan V secondary. Okay. So ini bawa ni ni bawa ke sini. Okay. N secondary, N bawa ke sana, ni bawa ke sini, ni bawa ke bawah. So kita akan dapat this one lah. Okay. VP secondary sama dengan N secondary bahagi N primary darabkan dengan VP primary. Darabkan. Okay. So daripada this formula kita boleh ubah Y, kita ubah kedudukan dia kepada this formula. Boleh Boleh faham Saya ini mathematics ni. So you all kena ingat balik mathematics you all. Macam mana nak pindah-pindahkan dia. Alright. Alright. Okay. 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 Jika jika V primary is equals to N secondary, thus kita punya VP up, kita punya VP tadi tu, V pick up tadi adalah sama dengan V secondary. Okay. Contoh kita tadi kan kita ada satu resistor resistor signal. Ini kita panggil sebagai VP input kan. Kita punya input ni tadi, V input. So VP macam upin pula VP input. Kita tulis balik VP input. Pun nampak tu. Okay. So bila kita jadikan dia sebagai half wave rectifier, kita akan dapat macam ni kan. Betul tak? Satu. Lepas tu dia ada kosong. Dan satu. Ini kita panggil sebagai VP output. Okay. Itu kita panggil sebagai VP output. So dikatakan kat sini, jika N primary sama dengan N secondary, maksudnya dia punya lilitan dia sama. Okay, lilitan dia sama, kita boleh katakan dia VP output sama dengan V secondary. Maksudnya nilai VP input kita punya this one, okay, kita punya positif, negatif, dia adalah sama dengan kita punya VP out. Ini untuk first approximation. Okay. Kalau kita kita gunakan second approximations, kita perlu tolakkan dengan 0.7 untuk kita dapatkan kita punya VP output kita. Okay. Ingat balik kita punya yang ini tadi tu. This one. This one. Okay. VP output kita kena tolakkan dengan kita punya VK kita. Itu dia.
Okey, kita buat satu contoh. Okey. 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 So kat sini kita tahu kat sini okey, saya tunjuk kita punya okey, kat sini adalah kita punya N primer, N sekunder. 1 dan juga 2. Yang ini kita punya VP input. Okey. Kemudian 14002 ini adalah silikon punya silikon adalah 0.7 silikon diode. Okey. Okey. So macam mana kita nak dapatkan? Okey. So kita tahu kita punya ni VP input VP input kita adalah 156. Okey, so kita punya so kat sini ada tak kita buat satu cycle dululah. Ada tak resistor kat situ? F ni apa? Respon sikit, boleh tolong bantu saya F ni apa? Siapa tahu? Fuse. Apa? Fuse. Betul itu? Apa? Betul itu. Fuse. Fuse Itu fuse. Fuse maksudnya dia switch, macam switch je. Okey. So bila kita open ni, kita close, kita boleh katakan negatif V in sama dengan kita pusingkan sini dan tambah V primary. Okey, so kita boleh katakan V input kita ni adalah sama dengan V primary kita. Okey, VP primary kita, so V primary iaitu kita punya sebanyak 156 volt. Okey, so sekarang nak dapatkan yang ni pula, kita buat cycle pula kat sini. Okey, tapi masalahnya kat sini ada transformers. So dapatkan kita punya VP. Okey, kita dapatkan VP untuk sekunder pula. Okey. Macam mana? Okey. So dia adalah kira-kira berapa? VP sekunder over VP primer sama dengan sekunder dengan sekunder berapa? 1. Primer ataupun N sekunder dibahagikan dengan N primary. Okay. So kita nak dapatkan VP sekunder over primary tadi berapa? Di 156 volt sama dengan V sekunder berapa? N sekunder, lilitan sekunder adalah 1, lilitan bagi premier adalah 2. So kita punya jawapan kita adalah 1/2 darabkan dengan 156. Kita akan dapat 78 volt untuk VP sekunder this one lah. So ini adalah sama dengan 78 volt. Okay. Okay, so nak dapatkan pula kita punya this one, VP output. Okay, VP output yang ini tadi, yang sepatutnya kita nak dapatkan beginilah. Satu, lepas tu kita ada kosong pada half wave kan. So ini kita nak dapatkan this one, peak dia ni, VP output. V output, V peak bagi output kita berapa? Okay, so kita gunakan cycle loops. Okay,
So kita buat cycle, so kita akan dapat ni negatif, positif. So kita dapat negatif V sekunder sama dengan tambah VK kita tambahkan dengan VP output sama dengan kosong. V sekunder berapa? Negatif 78. VK kita adalah 0.7 tambah VP output. Okey, sama dengan kosong. So kita guna VP output kita akan dapat 78 tolak 0.7 sama dengan 77.3 volt. Okey, so ingat, nampak bagi setiap cycle tu kita perlu buat KVL. Walaupun nampak mudah, oh ni macam mudah je, tapi buat saja KVL kita. Walaupun macam yang KVL pertama ni kan, KVL pertama tu nampak macam nampak pun boleh kan, nampak pun boleh faham V in sama dengan V premier, tapi saya galakkan you buat saja KVL analysis tu. Biar nampak faham, lebih mudah faham dan nampak lebih teratur lah. Okey. Oh, 3.5 dah. Okey. Itu yang pertama. Boleh ada soalan untuk yang half wave ni? Tak ada, sir. Okey, mudah Okey. Tak ada, sir. Okey, bagus. Okey, kemudian kita pergi kepada center tap. Center tap full wave rectifier. Dia adalah ciri-ciri full wave juga, tapi dia sebenarnya kita letak center tap. Apa itu center tap? Dekat tengah-tengah transformers ni, okey, kita letak satu, kita connectkan dengan ground. Okey, kita connectkan dengan ground. Kita panggil sebagai center tap. Ini output dia macam mana? Tadi kan kalau half wave dia punya output dia macam ni. Okey, dia ada kosong dekat tengah-tengah ni. Yang ini kita nak dapatkan dia center tap ni, kita punya output kita punya Vout kita adalah macam ni. 1, 2, 3. So setiap selemasa tu dia ada nilai V peak dia. Kita tak nak V peak sama dengan kosong macam ni. Okay. So apa macam mana kita nak buat? Okay, ini output kita nak dapat macam ni. So kita ada V peak dan seterusnya lah. Dia sentiasa orang kata kita flipkan daripada sinusoidal tu, okay, daripada sinusoidal tu kita flipkan ke atas. Macam itulah maksudnya. Okay, so dia letak satu center tap, okay. Yang atas ni, okay, sekejap saya lukis. Okay, yang atas, yang positive value ni dia gunakan untuk yang center tap yang atas. Okay, manakala center tap yang bawah, yang ini dia gunakan untuk yang ini, yang bawah. Okay, nampak macam mudah kan? Okay, kita tengok macam mana dia berfungsi. Yang atas for positive half cycle, yang bawah untuk negative half cycles. Okay, kita lihat macam mana dia berfungsi. Okay, so center tap ni apabila kalau misal kata dia pada positive value, okay, alright, so dia akan output dia akan bermula daripada sini, daripada kosong, bawa kepada diode dan terus kepada kita punya load. Okay, dia akan nampak macam okay, daripada sini yang cycle pertama, okay, nampak macam sini adalah okay, kat sini ada output V sekunder kan. Kat sini macam ada V sekunder. Kat sini ada V sekunder. Mungkin kita anggaplah V sekunder okay, V sekunder per 2 lah sebab dia bahagi 2 kan. Okay, daripada sini kosong, start dari sini kosong, dia jumpa negatif, dan kemudian dia jumpa positif. Ini kita punya V sekunder over 2. Kemudian bawa ke atas, kita jumpa diode, dan bawa lagi ke sini dia jumpa resistance. Pasti terus kepada grounding. Nampak? Dia dah jadi macam half wave rectifier tadi. Dia dah macam half wave rectifier. Tapi untuk positive cycle.
Okey, kita tengok yang kedua pula. Sama juga. Ini pun sama, dia akan ada positif, negatif. Okey, so sorry, terbalik. Kat sini sebabnya dia negatif, ground, dia kat sini negatif, yang ni positif. So kat sini sebenarnya dia adalah negatif, positif diode. Sekunder. Nampak? Ini negatif, ini positif. Okay, kita ubah kepada bentuk ni. So kat sini bermula daripada sini, negatif. Dia jumpa negatif V sekunder per 2. Kemudian kat sini jumpa positif. Kemudian dia jumpa diode. Kemudian dia jumpa resistor. Sampailah ke sini, ground. Okay, nampak? Ni pun half wave juga. Half wave tapi untuk negative cycle. This one. Okay. So sentiasa dia akan ada orang kata cycle dia. Okay. So nanti lama-lama dia akan jadi macam ni dan seterusnya. Okay. Okay, tadi kita dah tengok V average kan. So kita tengok V average untuk ini pula. Untuk center tap. Okay. Okay, the turns ratio of the transformer will have an effect to the output voltage. Okay, memanglah sebabnya bila turns dia akan first kali kita akan ambil overall dulu. Contoh dekat sini 2, 1 kan macam tadi kan. Tapi yang ini nanti kita akan ambil half lagi. Satu ni kita akan ambil 0.5, yang ni kita akan dapat 0.5. Dia akan ambil half lagi lah. So kalau 2-2, dia akan jadi 1-1. So dia akan effect kepada kita punya output kita. Okay, so you sebagai engineer, you perlu tahu berapa keperluan output awak. Itu maksud saya lah. You nak design satu telefon, radio ke apa ke, you beban bagi circuit awak, contohnya RL tu berapa volt. So awak kena design lah berapa yang awak perlukan dia punya transformers tu. Okay, so if the transformer turns ratio is equal to 1, ratio dia 1:1 ataupun equal to 1 maksudnya N primer sama dengan N sekunder. Okay. The peak value of the rectified output voltage is equal to half of the peak value in the input voltage minus the potential barrier. Okay. Okay. Maksudnya apa? VP out tadi. VP out tadi kan yang ini. Okay. VP output. Ini output kan. Output awak. This one. V out. Is equals to VP sekunder. VP sekunder this one lah. Sorry. Saya lupa balik lah ya. Saya padam ini. So ini adalah VP sekunder. Ini plus minus. Ini adalah VP sekunder. Daripada yang ini, daripada sini sampailah ke sini. Okay. Output awak ni, this one, VP output. VP output. So dia sebenarnya adalah bahagi 2. VP bahagi 2. Macam saya kata lah, sebabnya dia center tap ni diletak dekat center tap. Dia tap kan dekat center. So kita perlu bahagi 2. Okay. So kalau kita gunakan ideal, kita tak perlu 0.7 tu. Tapi kalau dia gunakan second approximation, kita perlu tolakkan dengan 7. Okay. Okay, macam mana pula untuk average? Okay, so untuk average, okay. Tadi kan kalau yang half wave tadi, mana tadi half wave? Kalau half wave dia VP sahaja dibahagikan dengan pi. Kalau yang ini kita perlu VP tu kita ada 2 lah. Sebab apa? Sebab kalau half wave dia macam ni. 1, 0, 1, 0. Kalau ini half wave. Half wave.
Kalau center tab, dia macam ni lah. 1, 1, 1, 1. So yang kosong ni dia dah jadikan sebagai satu VP. So that's why kita kena, untuk dapatkan average, kita just darab 2 sahaja. Okay, so kita just darab 2 sahaja untuk dapat lebih mudah faham lah. So kalau yang ini adalah VP, so average dia adalah VP out bahagi 2, yang ini bahagi pi. Yang ini VP out dibahagikan dengan pi juga, tapi darabkan dengan 2 sebab dia ada 2 cycle. Okay. Okay, dah 3,5. Okay, last sekali kita pergi kepada full wave pula. Okay, ini kita panggil sebagai bridge rectifier. Full wave bridge rectifier. Okay. Okay, tadi center tab tadi dia tab dekat kita punya transformers ya. Okay, yang ini still sama juga, kita ada transformers kat bahagian hadapan. Okay. Dia ada transformers dekat bahagian hadapan, tapi kita ambil yang inilah, yang ambil yang pertama, yang ini dulu. Kita you all fikir yang dia punya diode dahulu. Okay. Okay, bridge rectifier, okay, dia sama juga, fungsi dia macam center tab. Dia lebih kurang sama macam center tab. Okay, matlamat dia adalah untuk kita dapatkan output kita macam ni. 1, 2, 3, 4. Okay, so nak dapatkan full wave, dia ada 2 cara, iaitu gunakan bridge ataupun center tab. Okay, tapi center tab ni dia mempunyai transformers. Tapi yang bridge rectifier ni dia tidak perlukan transformers untuk adakan kita punya nak dapatkan yang full tadi. Okay, maksud saya yang bridge ni pun kita gunakan transformers, tapi kita tak ubah suai transformers tu. Okay, yang ini kita perlu ubah suai, kita perlu letak satu grounding dekat kita punya transformers. Yang ini tak perlu. Okay, yang ini kita just gunakan diode sahaja, fully diode, tapi kita gunakan 4 diode berbanding dengan center tab tadi dia gunakan 2 diode sahaja. Okay, first cycle, okay, V in, okay, yang ni VP dalam buku yang saya ambil ni dia tulis VM. Okay, dia tulis VM tapi dia sebenarnya adalah VP. So kalau you nampak saya tulis VM ke VP tu sebenarnya sama. Tapi yang penting kamu, dia just dalam buku je lah dia berbeza, tapi you kena faham VM ni terletak dekat P kan, peak. So maksudnya dia adalah VP. Boleh Boleh, saya jawabkan lah. Ada tak ni? Masih ada lagi ke kamu semua ni? Ada sir. Ada sir. Wah, risau saya cakap seorang-seorang ni. Kan saya bagi video je kan. Okay, so yang ni pun sama juga. Kita nak dapatkan yang cycle negatif ni tadi. Yang ini bawa ke atas. Okay, kita nak flipkan dia. Macam ni. Okay, first kali kita ambil kita gunakan, kita lihat kepada kita punya first cycle. First sama juga, kita ada first dan juga second. Okay, untuk first cycle ataupun positive cycle, okay, when input cycle is positive, diode okay, so dia akan pergi kat sini lah. Okay, saya pergi kat sini. Yang first ni warna biru. Okay, first dia akan pergi dekat sini. So ini positif, negatif. So dia akan pergi dekat sini. Okay, yang dia boleh pergi ke satu ke? Tak boleh kan? Sebabnya dia adalah jadi ni pula. Dia akan jadi macam ni. Okay, D1 tak boleh pergi sebabnya dia adalah reverse bias. Kalau D2 tu forward bias. Lepas tu D4 boleh tak? D4 tak boleh sebabnya dia reverse bias. So dia pergi dekat sini. Dia jadi curve pula ni. Di sini, dan pergi sini dan terus ke negatif. Okay.
Okey, kalau negative value dia akan jadi macam inilah. Okey, kalau negatif di sini positif, negatif di sini, pergi ke D1 dan terus balik ke tempat asal. Okey. Nampak macam pening Okey, dia macam inilah. So bila yang biru ni dia akan jadi macam ni. Okey, saya patah balik. Okey, yang biru dia punya circuits dia akan jadi macam ini. Kalau untuk positive cycle dia akan jadi VM. Okey, dia akan pergi kepada diode. Kemudian dia akan pergi kepada RL. Kemudian dia akan pergi ke diode satu lagi. Okey. Kalau negative cycle dia akan jadi sama juga, yang ini tadi D2, yang ini adalah D3. Okay. Kalau negative cycle sama juga, dia akan pergi ke sini. Merah tadi mana? Sini. D4, D1 dan terus ke sini. So dia akan pergi ke D4, pergi kepada RL dan pergi kepada D2. So ini adalah kita punya V input kita, V peak input. Okay, boleh So dia ada sama juga positive cycle dan juga negative cycle. So kat sini nampak dia ada dua diode. Apa kan jadi kalau dia akan jadi pada dua diode, dia akan tadi tolak VK kan sekali kan. Ni dia kena tolak VK, tolak VK. Maksudnya tolak 0.7 kali 2 ataupun tolak 1.4. When the input, okay. So nampak kat sini dia akan tolak dua kali lah. So V out, ni sebenarnya adalah V peak output. Okay, sama dengan VP sekunder, tolakkan dengan 1.4. Okay, sebab apa? Sebab sini ada 0.7, sini pun 0.7 juga. Ini pun sama juga, V peak output. Okay, tolakkan dengan 1.4 yang di semua lah. Okay. Okay, summary. So kita dah tengok kepada 3 jenis rectifier. Okay, yang pertama ada 3 jenis rectifier tapi 2 output. Yang mana kita boleh dapatkan half wave, separuh sahaja, dan satu lagi cara adalah untuk kita dapatkan full wave. Okay, so full wave rectifier ni kita boleh dapatkan menggunakan 2 konfigurasi circuits. Okay, 2 design circuits. Okay, satu design circuit menggunakan static tap, satu design circuit lagi adalah kita gunakan bridge. Okay, so kena lihat kita punya VP kita, VP output kita. Sebab VP output adalah di sinilah, VP output kita. Ini pun VP juga. So nak dapat VP output sama dengan VP secondary, tolakkan dengan 0.7. Ini adalah V secondary. Okay. Kalau V yang ini, kalau gunakan full wave, kita perlu bahagikan 2. Sebab apa? Kat sini dia bahagi 2. 1/2. Ini 1/2, ini 1/2. Dia bahagi 2. Okay. Kalau V peak dia perlu bahagi 2. Kalau yang bridge full wave, dia tak perlu bahagi 2 tapi dia tolakkan dengan 1.4. Okay, itu kalau kita nak dapatkan kita punya V peak kita. Okay, kalau nak dapatkan kita punya average, V average ataupun VDC. Okay, VDC kita VP bahagi pi, yang ini VP bahagi 2 VP bahagi pi, yang ini VP bahagi pi, yang ini. Okay, kena ingat je kalau dia ada kosong kat sini. Dia ada kosong kat sini, kita just VP bahagi pi sahaja. Okay, VP bahagi pi. Apa kita nak pakai ini kan? Kalau dia ada 2 kali ganda, dia ada 2 cycle. Okay, full wave lah. So kita just darabkan dengan 2 sahaja.
Okay. Okay, PIV, peak inverse voltage. Peak inverse voltage ni adalah kita punya peak untuk voltage diode yang inversekan dia. PIV. So dalam buku tu ada PIV tu apa. Okay. Saya tunjukkanlah PIV tu apa. Okay. So dia adalah PIV VP, yang ini 2 VP. Okay. Yang ini adalah sama dengan VP. So kalau so di sini ada tambah dengan 0.7 kalau untuk silikon. Okay. So tapi biasanya kita akan gunakan dua inilah. Ini dia dua yang kita nak dapatkan peak value dan juga average value tu yang biasa ataupun yang paling banyak ditanya lah, yang biasa ditanya dalam soalan-soalan lah. Okay, tak sempat nak masuk clampers. So okay, cuba buat nota ataupun cuba buat dalam modul. Okay, tutorial. Okay, number 7 until 9, 7, 8, 9. Okay, so nombor 7 tu adalah half wave, nombor 8 adalah center tap dan nombor 9 tu adalah full wave. Okay. So 7, 8, 9 boleh buat. Okay, lepas ni. Okay, so nombor 1 sampai 5 dah buat belum? Testing suara. Ada tak ni lagi? Ada sir. Okay. Okay, tak apa. So ni dah 1 jam, dah lebih daripada 1 jam. Okay, so nanti untuk 7, 8, 9 nanti saya akan kita discuss ataupun saya akan bagi satu video, okay, tentang page nombor, mungkin saya akan buat satu soalan saja, 7 ataupun 8. And then yang lain tu you all kena buat sendiri, boleh? Boleh sir. Boleh sir. Okay. Boleh sir. So you kena buat ni, nanti habis saja sampai chapter 2 ni saya minta you all buat semua yang tutorial ni. Okay, so untuk bahagian rectifier 789 saja. Untuk bahagian diode 2.1 diode circuits tu daripada soalan nombor 1 sampai soalan nombor 6 tu. Saya dah suruh buat kan itu kan, sampai 5 kan. So you buat sampai nombor 6 lah. Okay, so you buat sebab habis saja tu you all kena submit nanti. Okay, you kena submit dalam outer. Okay, so nanti saya akan cuba buatlah selected question, saya akan cuba buat dan saya bagi video kat you all. So nanti hari Selasa ni, okay, Selasa ni saya akan buat secara rakaman video, okay, untuk clampers, clippers dan juga Zener diode. Okay, boleh? Testing, ada tak ni? Boleh. Okay. Boleh sir. Boleh sir. Alright, so untuk petang ni sampai sini saja. So make sure you all buat daripada nombor 1 sampai nombor 9 lah. Okay, terima kasih. Itu saja daripada saya untuk petang ni. Nanti kita akan jumpa pada hari Selasa nanti. Saya akan bagi video. Okay. Okay sir. Okay sir. Okay sir. Okay sir. Sir. Okay, thank you all. Alright sir. Thank you sir. Okay sir.